Lepas semua kalau macam tu. Kita ambil sembahyang cara mereka, baru kita boleh bersentuh perempuan tak betul. Tapi kita pinjam sat je lah. Tak apa. Kalau nak pinjam terus, benda apa? Kalau makcik nak tukar mazhab ke Hanafi terus sampai mati. Boleh. Tapi dengan ilmu tadi dia. Macam kata nak pinjam sat macam waktu kita tawaf. Jadi pinjam sat pun boleh. Tapi kena ambil uduk cara Hanafi tadi lah. Hak tu kita tak tahu tak. Hak CPE pun kita tak tahu. Nampak tak? Ya, apa ni, masa pergi Mekah dulu adalah Ustazah tu dia abang. Kita pinjam masa ambil semayang. Pinjam cara ambil semayang. Cara Hanafi. Sebab kita nak tawaf nanti bersentuhan secara tak sengaja. Kaki mesti akan terpijak kaki perempuan kan. Cara Hanafi katanya kita ambil ni lah. Ambil masa di kepala. Hal lain sama katanya. Ada betul dah Allah Alam. Dia ada Hanafi, ada Hambali. Tapi dia pun membatalkan dia tu cara lain pula. Bunyi dalam perut tu batal lah. Kita kentut pun batal. Dia ada semua ni ada pro dan kontra lah. Tapi sebenarnya di tabung haji daripada ubah. Dia tak bagi dah duduk kata kita niat, dia panggil niat mazhab, orang tukar mazhab tu. Dia ambil satu qaul. Dalam Syafi'i juga ada ulama qaul yang tak kuat lah. Ada satu pendapat ulama kata bersentuh perempuan ni tak batal. Jadi kita bila ni kita guna mazhab Syafi'i juga, ambil wuduk cara Syafi'i saja macam biasa, tak ada duduk basuh kepala semua apa, tak ada basuh tengkok apa semua. Tapi kita ambil pendapat kalau kita bersentuh dengan perempuan tu, kita anggap kata ada satu pendapat dalam Syafi'i kata tak betul. Memang dia akan belagarnya, dia akan belagar ni tak betul kaki tu. Tangan hati pergi yang kena hidung kita. Jadi kan? itulah wuduk. Tanpa ni lah, tanpa ada apa perasaan apa kan. Kita di tengah ni. Itulah mereka kata macam tu lah. Kami membahas sebelum apa tu. Mula-mula dulu pendapat hak pangkat awal Tabung Haji tu tu. Lebih semai dah kuih kendian ni, dia tahu ada pendapat dalam Syafi'i yang kata tak betul. Jadi fiqh ni, undang-undang ni dia berubah-ubah. Pasal apa dia berubah-ubah? Sebab zaman berubah-ubah, keperluan berubah-ubah. Dulu tak ada orang beli, macam kita beli, jual beli. Imam Syafi'i kata jual beli dia kena ada majlis. Dia kena ada qabdun, dia panggil kena ada akad tu on the spot. Duit tu bagi on the spot. Kalau bertanggung tu tak boleh. Kalau dia beli dia akan jadi berhutang. Kita lah beli online mana ada majlis. So dalam kalau kita guna Syafi'i hak lama tu tak sah kita duk jual beli ni, semua tak sah. Jadi benda ni fiqh ni berubah-ubah lah. Macam aurat perempuan. Aurat perempuan dengan perempuan yang kafir. Bagi Syafi'i hak asal kita kata macam lelaki ajnabi. Kita pergi kerak rambut kat Cina perempuan. Tak boleh. Ya, haram guna macam yang kita tunjuk rambut kat orang lelaki ya. Dia main ulama Agendian sikit, Yusuf Qardawi dan sebagainya ni, dia tengok masyarakat semasa ni. Katalah anak kita perempuan dapat duduk asrama di universiti mana-mana, satu bilik 2 orang dengan Hindu ataupun Cina kapiak. Takkan dia kata nak pakai tudung dalam bilik tu. Dia akan jadi beban. So ulama tukar pendapat lah, kata boleh tunjuk sekadar yang boleh tunjuk lah. Tunjuk rambut dia ke, macam orang biasa dia jadi macam hukum sekali dengan kaki ni. Itulah, jadi wuduk tu habislah basuh kaki tu, sepatutnya kita selatilah setiap jam. Kena basuh kepala dulu. Minum apa? Lambat. Awak cik. Ini kira habis dah kuliah kita ni, kita sembang ya. Jadi mandi tu kadang-kadang orang kita dia terlalu cermat. Dia kata kena basuhkan semua dulu, ambil wuduk dulu, tak biar. Hak tu sunat ya. Hakikatnya kita niat kata mandi tu mandi wajib, basuhlah kaki tu kata. Dia bukan kata kena kepala dulu sangat. Jadi ayat tu lalu satu badan dan juga dengan niat. Cuma yang akan jadi isu ialah kita orang lelaki pakai rambut, minyak rambut. Ayat tak boleh masuk dalam tu. Dia kena shampoo tu. Kuku terlalu panjang. Dia tak boleh masuk ayat dalam tu. Dia kena korek orang dia buang-buang cekam pada tu. Itu isu-isu yang teknikal dia. Kalau orang perempuan make up dia kena basuh begini. Macam nak wuduk tu kena basuh proses tu. Dia tak takut ayat tak masuk. Semua nak tengok budak-budak lah. Singgah ni anak tu basuh ikut dan. Jadi bedok tu ada lagi. Bedok lah pula dia. Tebal kan, lekat kan. Dia tak sah ayat tak masuk. Jadi tahan peluh pula ni. Dia kena cuci betul tu yang kita nak kata budak-budak lah mau lah. Kita wajib kan kot. Contohnya macam ni. Pasal apa kita sembahyang diri betul? Kenapa kita diri betul? Tak tahu.
So kita kena ikut Syafi'i sebab Syafi'i kata benda tu kan. Jadi nanti di padang mahsyar Imam Syafi'i yang akan tanggungjawab je. Tapi kalau kita tahu ada hadis Nabi daripada siapa sebut, pasal apa kita rokok? Ada hadis-hadis tak? Pasal apa? Yang tidak, semua tu ada hadis-hadis pendalilan dia. Jadi walaupun kita kata pada dasarnya mazhab tu tak wajib, tapi bagi dengan kita yang tak tahu apa ni jadi wajib. Kita nak jawab je lah, pasal apa buat ni, pasal buat ni kita tak tahu. Dan Quran dan hadis tu dia tak boleh kita terjemahkan zahir macam tu ya. Kita tak tahu, kita dah tahu ni Nabi kata dalam sebuah hadis saya. Dia tak boleh jadi hukum macam tu. Sebab ulama dia akan bahas lah, ni Nabi kata waktu dia duduk di Mekah. Benda tu dah dia ada nasih mansukh. Nabi kemudian Nabi kata lagu ni, jadi hak belakang tu tak pakai lah. Macam Quran tu. Jadi ulama ni tak ada tinggal sebab ulama ni yang tahu. Ni bila jadi, Nabi kata ni bila. Contohnya kahwin mut'ah. Bila Nabi pergi perang Tabuk tu, dekat jauh dekat negara di bawah jajahan Romawi, Rom, Itali. Dia pun tinggal lama keluarga di Madinah ni, Nabi kata boleh kahwin dengan orang kampung ni. Kahwin mut'ah dia panggil, kahwin dengan kontrak ada tempoh dah. Jadi bila nak balik tu tinggal lah. Jadi bila kahwin kontrak tu dia tak perlu bayar dah, sebab bila bercerai pada hukum Islam sebenarnya perempuan tu kena duduk di rumah dia tu. Rumah dia tu selama setahun, walaupun dia tercerai, dia tak boleh hambat bini kita balik. Kita yang kena keluar tinggal dia di rumah yang dia selesa tu setahun. Kita kena bagi nafkah dia selama iddah tu. Selama 3 kali suci tu kena bagi duit tak besar. Keselamatan dia kena jaga, baju dia kena beli, ubat-ubat dia kena bayar. Bagi makan dia setiap hari sehari 3 kali. Walaupun dah bukan bini kita lah. Tapi yang ni orang tak pernah berkahwin, yang dia buat mudah. Hantar balik rumah pak kan. Tinggal terus. Jadi bila dah jadi tu, Nabi kata kalau kahwin mut'ah dia tak ada benda tu lah. Tapi benda tu tak dipakai dah. Bila Nabi mai di Madinah, Nabi kata pula mulai hari ni diharamkan sampai hari kiamat, tak ada dah kahwin mut'ah. Tapi geng Syiah apa ni dia pakai hadis awal yang tu lah. So dia pun boleh lah kahwin. Jadi maksudnya tak salah, mazhab kita tu tak salah. Tapi mereka pun ada hadis yang saya point saya nak letak ialah Al-Quran dengan hadis ni dia tak boleh kita pergi baca buku ni lagi. Kita buka terjemahan, tapi kita nak berhukum lagi dia tak boleh. Kita tak ada ilmu, kita tak tahu hak mana dulu, hak mana kemudian. Jadi kita kena pakai ustaz-ustaz lah. Imam-imam dulu pun duduk petikai mereka sama-sama mereka dah kan. Mereka sama mereka dah. Sebenarnya semua benda dah selesai lah. Semua aja jadi tak kawan. Saja ada orang yang nak glamour, nak belik pada orang, nak masyhur, dia saja main benda-benda kecil-kecil kelas saja nak bergaduh. Jadi orang ni macam kadang-kadang mereka nak dapat duit dana daripada Iran, ada orang nak dapat geng Wahabi pula nak dapat dana daripada Saudi. Okey tu. Jadi cerita dunia yang berlaku hari ni semua kes duit kan. Ustaz ke apa, semua cerita pasal duit dalam hidup ni. Kan? Tak betul, aku tak betul lagi, pergi berkawan balik lagi gaduh. Semua cerita punca duit. Kacau. Akhir zaman. Jadi itu. Makan jagung ada loh, jangan duduk. Ni tak jom, jangan. Ni jagung taman kita awak ni. Jangan betul ni. Ada tu. Tapi tauhid ni dia penting tu yang kata kalau tak mau nak cerita tu jadi tak sah lah sebab kita nak neraka lama tu. Tapi nak cerita tu dia jadi payah faham, dia kena ada imaginasi tu. Tu yang tak tanya. Kotak. Dia tak boleh nak imagine kan. Benda tak nampak Tuhan ni kan. Tapi antara buku yang baik buku ni lah saya bawa main saya. Ni kalau nak pergi beli ke apa. Tapi kat Syekh Nok lah sekali dia. 4.20. Alam musyahadah, alam dunia, alam kubur, kemudian alam akhirat. Yang ni kalau kita faham konsep 7 alam ni, baru kita macam boleh mudah faham sikit di mana kita sekarang, apa mana. Mula-mula alam lahud. Alam lahud ni Tuhan seorang-seorang dia. Waktu tu dia hanya ada zat dan sifat dia lah. Dia tak ada apa. Nama ni tanda untuk cari dia. So tak perlu orang nak panggil dia nama apa pun. Tak ada mula, tak ada anak. Qidam dia panggil. Kemudian Tuhan cipta alam kedua. Dia panggil alam Jabarut. Dia menciptakan nur Nabi Muhammad. Atau kita kata ruh Nabi Muhammad. Muhammad tu dia panggil Ahmad dia panggil.
dia dengan Muhammad bagaimana kita tak nak cerita kan kata Nabi Muhammad tu mana? Dia sayang kat Muhammad tadi ni sebab kalau kita jadi raja, kita tak ada rakyat. Memang raja kita tu tak raja pun tak raja tapi dia jadi macam kurang sikit tapi kan bahasa tu macam mana nak kata. Tak syok lah kalau yang syoknya orang bakal sembah kita, bakal mengaku kata kita raja daulat kan baru kita jadi syok. Jadi tapi bukan Tuhan memerlukan kita punya penyembahan tu bukan. Cuma Tuhan buat Muhammad tadi ni, dia sayang kat Muhammad, dia cipta alam ketiga namanya alam malakut. Alam malakut ni Tuhan menciptakan malaikat 4 orang mula-mula. Mula-mula Tuhan buat Israfil yang pertama. Yang kedua Israel, yang ketiga Tuhan buat Jibril, yang keempat Mikail. Israfil ni paling besar ni. Alam ni semua dia jaga ni. Pasal apa gunung ni tak meroyak apa semua dia jaga. Tapi kita duk ingat Israfil ni kerja tiap segala. Macam dia tak ada kerja apa lama ni, benar dia punya kerja banyak ni. Dia yang jaga 7 lapis langit ni, tak belangkau planet semua ni Israfil dia. Azrael pula kerja melingkup. Tugas dia hanya nak pergi jahanam saja. Nak pergi tarik nyawa mana ni. Lagi bagi ni rosak. Dia pun sama besar dengan Israfil lah. Depa adalah dia kata 1600 sayap. Besar. Besar daripada depa ni, besar daripada kata daripada langit tu kan. Depa duduk di alam yang sangat besar lah. Lepas tu baru yang ketiga Jibril. Jibril kecil lah. Jibril ada 600 sayap. Nabi tengok dia 2 kali. Pertama waktu dia main peluk Nabi di Gua Hira. Yang kedua Nabi tengok dia waktu Isra Mi'raj atas langit, di langit ke-7. Bila Nabi nak pergi seorang-seorang saja ke Sidratul Qudus, Nabi tengok Jibril lah sebenar. Ada 600 sayap. Lepas tu barulah hal lain. Tuhan cipta alam dia malakut ni, alam semua lahir bumi pun siap lah. Haiwan semua, tumbuh-tumbuhan ada di bumi, di alam tu. Waktu tu lah di antara fasa dia panggil Jabarut dan Malakut tu lah Tuhan menciptakan satu benda dia panggil qalam. Qalam ni pena. Bagaimana kita tak tahu, Tuhan suruh pena ni tulis. Qalam, tulis takdir alam ni. Belum dia cipta semua, dia cipta qalam ni, jangan tulis bila nak buat ni. Hari Jumaat sekian-sekian. Mula-mula kita punya plan 3 minggu lepas hari. Hari ni baru jumpa, baru kenal. Bila pula dia pun habis tak ada dah kelas. Sebab setiap yang berjumpa dia akan berpisah kan tu. Kita tak akan berpisah kalau kita tak kenal. Kenal tu kita akan pisah sebab kita ni tak kekal dia tu. Bila mereka ni pisah pula. Tulis semua siap lah. Tuhan tulis qalam ni, disebutlah hadis sahih dia kata 50,000 tahun sebelum Tuhan ciptakan langit dan bumi. Waktu dia tulis tu dia panggil qadar. Qadar. Qadar tu waktu Tuhan berasa nak tulis kan. Tuhan berasa di alam dia dengan Nabi Muhammad saja. Dia sayang kat Nabi Muhammad, dia kata, dia fikirlah hati dia lah, Tuhan nak bagi mudah faham kan. Tuhan kata aku nak cipta alam ni supaya semua mereka ni jadi hamba aku demi cinta aku pada Muhammad jadi ni. Itu dia panggil qadha. Perasaan Tuhan tu nak menulis takdir tu. Bila tulis dia suruh qalam tulis takdir tu, dia panggil qadar. Setiap orang ada kadar-kadar dia. Hari apa, di mana, apa. Kita tak ada lagi. Tak ada lagi tapi dah Tuhan tulis takdir ni. So bila kita duduk di alam kita ni, kita mengaji tauhid ni, kita akan tahu apa hak Tuhan tulis itu yang terbaik dalam hidup kita. Benda ni cakap senang lah. Jadi kita nak kena redha dengan jodoh kita. Kita nak kena redha dengan rezeki kita, nak redha dengan kerja kita, nak redha dengan anak kita. Dalam hidup ni banyak orang tak beriman pun, dia tak redha pun. Dia sembahyang, puasa, zakat, haji. Hati dia tu tak berpegang pun dengan rukun iman yang ke-6. Aku tak redha dengan muka aku ni. Tak redha lagu panjang duduk. Tak lalat pula kan. Aku tak redha badan gemuk ni. Aku tak redha dengan jodoh aku ni awak. Silap mau ambil dulu pun kalian. Aku tak redha dengan anak aku ni awak, anak aku ni kau ibu. Yang tu je. Yang kerja kan. Sampai lahir dia mati dalam tanpa redha tu. Dia orang yang beriman ni. Apa jadi pun dia redha. Dia tahu sebab bukan dia tulis. Tuhan dia tulis. Sebab tu dia panggil hikmah tu. Hikmah tu main pada perkataan hikam, cerdik. Tuhan tu tahu. Tuhan tu cerdik kepada kita. Tulis semua. Barulah 50,000 lepas tu, tahun lepas tu, 50,000 tahun lepas tu, barulah diciptakan alam langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Siap di alam malakut tu. Alam ketiga. Alam keempat dia panggil alam arwah. Tuhan menciptakan ruh. Semua ruh ni, ruh cucu saya atau ruh sampai orang hari kiamat, Tuhan dah cipta semua lah. Tuhan dah tahu dah berapa populasi semua manusia. Semua ruh tu Tuhan panggil alastu bi rabbikum. Siapakah Tuhan kamu semua? Bal, dia kata Tuhan tu bahkan engkau lah Allah. Jadi semua kat jadi Islam, di alam arwah semua Islam.
Mai kat alam kelima ni alam musyahadah. Alam musyahadah ni alam dunia ni. Saya mai dulu betul dia, pakcik mai daripada dia, alam musyahadah ni. Daripada alam roh tu, Tuhan ambil roh tu, suruh malaikat Mikail ambil dia roh tu, dibubuh pada waktu 120 hari dalam kandungan, 4 bulan. Mai masuk. Waktu tu kita baru besar 3 jari ni, 3 inci dia bawah pusat mak kita dalam perut ni. Roh mai. Barulah bila pergi scan dia naik jantung. Puk. Jantung tu lah yang kita qalbun tu, dalam tauhid dia kata qalbun, yang kita kena jaga hati tu bukan hati yang kita cuci darah, penapis darah tu kan. Hati tu adalah jantung. Yang kita setiap kali buat dosa setitik, kita ambil jantung kita. Jantung kita. Hati tu ialah benda subjektif pada jantung tu. Jantung tu objektif. Mana kalau jantung rosak memang mati. Hati dia tak ada, roh dia tak ada. Tempat duduk roh tu, tangkai nyawa dia panggil, ialah jantung kita. Di sini. Tuk dia mula muat dah. Roh tu mai dah. Jadi kalau nak gugok ke apa, tak mau anak ke apa, sebelum 120 hari tu, tak apa, dibenarkan. Tapi lepas tu dia kira membunuh dah. Sebab roh tu ada dah. Waktu Mikail main nak bubuh tiup roh tu, dia bawa ronda dulu roh tu. Ronda dah satu dunia ni dan tengok siap-siap dah takdir hak tulis dah dulu ni. So sebab tu dalam hidup kita kadang-kadang rasa macam jadi lah hari ni macam biasa dah jumpa ni. Bukan pernah jumpa cik ni, rasa benda jadi lah. Dia panggil deja vu. Sebab kita dah tengok dah takdir kita nak jadi, nak jumpa siapa, nak mati bila apa. Kita jadi ingat tak ingat lah. Sebab tu kita rasa macam pernah jadi lah. Nah, jadi kita dah tengok semua dah takdir kita baca siap dah. Baru kita duduk ni. Nama pun dibubuh siap dah. Lepas tu yang kata ditulis sekali lagi tu bukan ditulis, diperingatkan sekali lagi. Siapa jodoh kamu, bila nak mati pun ada peringat kita tahu tu. Mak kita tak tahu kita lelaki ke perempuan. Malaikat dah bubuh nama siap dah. Nama dia sekian, Mukmin. Pak dia lepas hari ke-7 ni baru tahu, baru bubuh nama. Dia ingat dia pun Tuhan dah bubuh. Tuhan dah bubuh sejak dia 50,000 tahun sebelum dia cipta langit ni. Mula diperingatkan balik, duduk. Jadi bila kita main hidup ni, kita dah ingat hidup kita ni dengan makan. Kita duduk lang dulu. Sebab kita tak mati, duduk layak. Kita dah ingat dengan udara kita hidup. Kita tak hilang dari Tuhan. Nah, kita tak ada udara dalam ni. Duduk layak, siapa tak lemah. Kita hidup bukan makan kat mulut tu, makan kat pusat. Benarnya yang menghidupkan kita ni adalah Allah. Bila kita main dunia ni, kita dah ingat duit bagi kita hidup, udara bagi kita hidup, nasi bagi kita hidup, kawan kita bagi kita, tolong kita apa kan. Jadi kita pun lupa lah, tinggal Tuhan. Belum kita lewat. Itu baru alam kelima, jadi alam ke-6, alam kubur, alam ke-7, alam akhirat. Jadi cerita tu jadi panjang. Ibu takut Salawat ni dia panggil kena ada sebut perkataan taslim. Contoh Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Kata salim ni kena selit juga dalam selawat tu. Kalau salam ke salim? Salim ke Allahumma salli wa sallam, apa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Itu dia ikut kedudukan tempat i'rab dia tu lah, macam kita kata tempat duduk grammar dia tu, dia dibariskan lari lah. Macam kita dah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, bukan wa sahbihi wa sallim.